Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murza Izzati binti Mursidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudaliana binti Hafsul Bahri. Hari ini kami ingin membentangkan tentang akal dan wahyu. Apa itu akal? Akal mempunyai pelbagai maksud, antaranya dalam bahasa Arab akala yang bermaksud mengikat atau menahan. Kadang-kala al-akal juga diberikan maksud yang sama seperti an-nuha, iaitu kebijaksanaan. Akal merupakan anugerah daripada Allah kepada manusia. Dengan adanya akal, ini dapat membezakan antara manusia dan binatang. Akal dapat membantu manusia berfikiran secara waras. Antaranya, manusia dapat membezakan perkara yang buruk dan perkara yang baik, serta dapat mengetahui antara perkara yang dilarang oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Allah. Next, wahyu. Apa pula yang dimaksudkan dengan wahyu? Wahyu berasal daripada perkataan Arab iaitu auha yang bermaksud inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Dari segi bahasa pula, wahyu bermaksud ilmu atau hidayah yang diberikan secara rahsia, bukan secara terang-terangan. Manakala, dari segi istilah pula, wahyu adalah perkara yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Wahyu ini boleh diturunkan secara bertulis ataupun tidak. Antara contohnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW iaitu Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kesimpulannya, akal dan wahyu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akal membantu manusia untuk menjalani kehidupan seharian dengan berfikir dan menimba ilmu pengetahuan. Manakala wahyu pula, ia merupakan panduan dasar kehidupan kepada insan. Setiap pemikiran hendaklah berpandukan kepada wahyu. Pemikiran yang bertentangan dengan wahyu dianggap salah. Seterusnya, ciri-ciri akal dan wahyu. Ciri-ciri akal yang pertama ialah dapat membezakan antara manusia dan binatang. Allah kurniakan akal kepada manusia untuk membantu manusia menjalani kehidupan seharian serta dapat membantu manusia berfikiran secara waras. Kedua, akal manusia boleh berkembang. Setiap manusia dikurniakan akal yang sama, namun ia boleh berkembang sekiranya kita menuntut ilmu pengetahuan. Akal manusia dapat dibezakan dari segi pengetahuan kerana setiap pengetahuan manusia berbeza. Yang ketiga, sentiasa berubah dan senang dipengaruhi. Akal fikiran manusia sentiasa berubah mengikut keadaan, masa, pengalaman dan seumpama dengannya. Akal fikiran manusia juga senang dipengaruhi kerana manusia sering membuat keputusan tanpa berfikir dahulu. Yang keempat, tidak dapat memikirkan perkara yang gaib. Walaupun manusia dikurniakan anugerah yang sangat besar iaitu akal fikiran, namun mereka masih tidak boleh memikirkan perkara yang gaib seperti jantina Allah. Ciri-ciri wahyu yang pertama, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu hanya dapat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang dikehendakinya. Yang kedua, hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Allah hanya menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat. Wahyu yang disampaikan oleh Allah hendaklah diberikan kepada manusia agar manusia melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, kebenarannya adalah mutlak. Wahyu ini mempunyai hakikat yang mutlak kerana
ia diturunkan oleh Allah. Ia bersifat suci, bersih dan terpelihara. Yang keempat, terpelihara kandungan dan kesuciannya hingga hari kiamat. Isi kandungan wahyu tidak dapat diganti kerana wahyu dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh akal fikiran manusia. Dan sekarang saya akan sambung kepada kepentingan akal dan wahyu. Yang pertama, didapati bahawa manusia dapat mengetahui hikmah-hikmah dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sempurna dan punya akal yang bersih dapat memikirkan hikmah dengan cara berfikir dan mengingati melalui menghargai bahawa di sebalik fenomena alam dan segala yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Kewujudan wahyu dapat mengimbangkan keterbatasan akal untuk memikirkan sesuatu perkara yang tidak capai oleh akal. Contohnya seperti persoalan mengenai hari akhirat. Sesetengah ibadah-ibadah rutin dapat dijelaskan hikmahnya dengan mudah. Contohnya seperti melakukan solat 5 waktu, iaitu bertujuan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ibadah puasa dilakukan pada bulan Ramadan adalah untuk memupuk sifat takwa dan bersikap lebih prihatin terhadap golongan miskin. Seterusnya, memberikan zakat bertujuan untuk berkongsi kebahagiaan harta yang dimiliki kepada yang layak menerimanya. Kepentingan yang kedua yang boleh diperolehi adalah memelihara iltizam umat Islam adalah matlamat pemikiran Islam terhadap agama secara seimbang dan adil. Contohnya, tuntutan wahyu dan tuntutan semasa. Secara tidak langsung, ia mempengaruhi agama Islam, umat Islam dan pemikiran mereka. Faedah yang boleh diperolehi daripada kepentingan ini ialah manusia akan memperolehi kejayaan dan dapat menunaikan amanah yang dipikul sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifahnya. Kepentingan yang ketiga yang boleh diperolehi daripada akal dan wahyu ialah menganasir perkembangan dan kedinamikan ilmu dalam Islam. Kepentingan ini dapat dibuktikan dengan merujuk Al-Quran sebagai penggantian siang dan malam secara bergilir-gilir, kepanasan matahari, kedinginan malam dan kewujudan bintang serta tumbuh-tumbuhan. Hal ini membuktikan bahawa kesempurnaan ilmu olehnya dan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat ditandingi. Sebagai seorang manusia, kita patut mensyukuri dan meyakini bahawa penemuan pelbagai jenis ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang patut dimanfaat dan tidak merugikan. Kepentingan terakhir yang boleh didapati daripada wahyu dan akal ialah menghadapi kehidupan semasa dengan keimanan yang kukuh dan kebenaran agama. Umat Islam perlu disinari oleh cahaya ilmu pengetahuan yang luas atau perlu mengetahui perintah Allah Subhanahu Taala dalam menghadapi liku kehidupan kini, sama ada era milenium kini ataupun zaman terdahulu. Contoh yang boleh didapati adalah konsep jihad dalam Islam. Konsep ini memberi penerangan mengenai berperang, rela membunuh dan dibunuh. Ini adalah keberkesanan jihad yang asli dan asal. Walau bagaimanapun, Malaysia tidak perlu berperang untuk menerangkan konsep jihad. Konsep ini boleh digunakan pakai dalam jihad ilmu, kewangan dan sebagainya. Sehubungan itu, kita tidak dapat menidakkan keberkesanan ilmu kerana ia akan berlaku perubahan prinsip jika diabaikan kerana perubahan keadaan yang berlaku pada masa lalu atau masyarakat barat moden. Hal ini boleh didapati daripada surah Al-Ankabut ayat 20. Kelebihan akal dan wahyu. Kelebihan akal yang pertama ialah dapat membezakan baik dan buruk. Fungsi utama akal adalah berfikir. Dengan adanya akal, manusia dapat berfikir perkara yang perlu mereka lakukan atau tidak serta yang mendatangkan pahala dan sebaliknya. Yang kedua, mengenal dan meyakini kewujudan Allah. Kewujudan Allah dapat kita yakini dengan kita berfikir tentang anugerahnya
dan ciptaannya seperti alam sekitar. Yang ketiga, manusia dapat memahami dan meyakini tentang perkara gaib. Perkara gaib tidak dapat dilihat, namun dengan adanya akal, manusia dapat memahaminya serta yakin tentang kewujudannya apabila kita mendengarnya. Yang keempat, membolehkan manusia membina tamadun berteraskan wahyu. Akal fikiran yang waras membolehkan manusia berfikiran secara logik dan melaksanakan perintah Allah serta menyampaikan kembali perkara yang diperintah oleh Allah kepada umat yang lain. Kelebihan wahyu yang pertama ialah membetulkan akidah manusia. Dalam kehidupan manusia semestinya ada ajaran sesat. Dengan adanya wahyu, ia dapat membantu manusia untuk menghindari manusia daripada terpengaruh ajaran sesat. Yang kedua, mendidik akhlak manusia. Wahyu yang diturunkan bertujuan untuk mendidik dan memberi nasihat kepada manusia, maka itu tertulis juga akhlak yang perlu dicontohi oleh manusia. Yang kedua, mendidik akhlak manusia. Wahyu yang diturunkan bertujuan untuk mendidik dan memberi nasihat kepada manusia, maka itu tertulis juga akhlak yang perlu dicontohi oleh manusia. Yang ketiga, membantu manusia untuk berfikiran secara rasional. Pemikiran manusia terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Wahyu membantu manusia untuk mengetahui perkara mana yang positif dan negatif serta yang mendatangkan keburukan dan kebaikan. Yang keempat, membantu melaksanakan ajaran Allah. Wahyu membantu manusia untuk beribadat dengan menunjukkan caranya dan memberitahu larangannya. Seterusnya ialah implikasi tiadanya kepentingan wahyu dan akal. Yang pertama adalah mudah dikongkong oleh nafsu dan emosi. Implikasi ini memberi pendedahan mengenai corak berfikir secara liberalism. Pemikiran ini tidak mahu akal terkongkong dengan panduan agama. Kongkongan ini akan menjadikan pemikiran manusia itu mundur ke belakang mengikut kepercayaan golongan liberal. Hakikatnya, mengkongkong akal tiada dalam istilah didikan agama Islam. Sebaliknya, Islam mengajar untuk berfikir dengan selamat dan membawa ke arah kebaikan. Sehubungan itu, Rasulullah SAW mengajar kita supaya apabila berbicara hendaklah mempamerkan bungkai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Implikasi yang kedua ialah mewujudkan pemikiran jumud. Pemikiran jumud ialah pemikiran yang tepu. Sifat ini terlihat oleh manusia yang tidak menggunakan perkembangan dan kemajuan semasa. Pemikiran ini harus dijauhi kerana kesan yang akan diberikan adalah umat Islam akan menjadi mundur dan tidak mampu berdaya saing mengikut seiring dunia yang kini maju dengan pengembangan teknologi yang serba canggih. Oleh itu, umat Islam perlu bangun dan bangkit menggunakan fungsi akal untuk berfikir ke arah perkembangan kemampuan intelektual, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempergunakannya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabaian penggunaan akal berpotensi seorang itu disiksa di dalam neraka. Hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Mulk ayat 11. Implikasi yang terakhir yang boleh didapati ialah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Akal akan mempertimbangkan perkara yang dilihat dan didengar melalui mata dan juga telinga, tetapi akal bukanlah penentu segalanya. Segelintir manusia akan mempersoalkan kewujudan perkara-perkara gaib yang memerlukan wahyu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan wahyunya melalui Al-Quran untuk membimbing dan mengajar manusia agar tidak sesat. Akhir sekali, saya ingin menyimpulkan mengenai akal dan wahyu adalah kurniaan agung Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Anugerah ini menjadi satu tugas ilahi terhadap manusia. Wahyu berfungsi sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan tanpa ada sebarang pemalsuan kerana ia adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan terpengaruh dari mana-mana sumber. Oleh itu, terdapat juga percanggahan dan suara-suara sumbang, maka ia perlu dinilai dengan sumber yang tepat dan sahih.
Akal akan mudah dipengaruhi oleh tahap perubahan manusia. Jika ia berfikiran bercanggah dengan dasar pemikiran, maka semestinya ia akan bercanggah dengan wahyu yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat dilihat dengan manusia sering melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan-larangan ini dikatakan bertentangan dengan inspirasi akal dan kebebasan manusia. Contohnya, hubungan seks sesama jenis yang sering menjadi topik hangat di media sosial dan liputan semasa. Hal ini membuktikan salah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berpasangan dan harus mengikut fitrah manusia, iaitu lelaki itu pasangannya adalah seorang perempuan. Jika hal ini terus berlaku, perkembangan manusia adalah terbantut. Selain itu, golongan yang membenarkan pemakanan daging khinzir yang dianggap halal di sisi akal. Demikian kerana daging khinzir ini dapati boleh menyingkirkan virus. Hal ini dapat kita simpulkan bahawa hanya satu hikmah yang dipandang tetapi keburukan yang banyak tidak diendahkan. Kesimpulannya, mereka ini hanya mendahului peranan akal daripada perintah wahyu. Akhir sekali, kita sebagai seorang manusia yang lemah perlu menggunakan fungsi akal dan wahyu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya, dengan tidak melanggar perintahnya. Konsep ini membentuk isen sejahtera yang perlu dikuatkuasakan dari sekarang dengan bantuan akal yang sihat dan wahyu yang benar supaya dapat membentuk seseorang yang berakhlak dan berfikiran rasional. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sedar dengan meletakkan satu titik penimbang yang jelas kepada minda supaya tidak meletakkan sepenuhnya peranan untuk menilai kehidupan seseorang manusia. Ingatlah bahawa akan memerlukan suluhan wahyu untuk membimbing keputusan dan tindakan yang akan dilakukan supaya tidak sesat ke jalan kebenaran yang dilandaskan oleh Islam.